Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang cerita Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Okey, Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan ni ialah sebuah filem biografi epik sejarah Malaysia 2022 yang diarahkan oleh Samsul Yusof dengan skrip oleh Samsul dan Saharuddin bin Mat Dali oleh terbitan Studio Kembara. Filem ini dibintangi oleh Adi Putra sebagai watak tajuk dan diilhamkan oleh tokoh yang sangat mulia iaitu Mat Kilau. Sinopsis secara mudahnya ialah Tok Gajah dan sahabatnya berjuang bermati-matian untuk menentang penjajah British ketika suatu dahulu, yang diketuai oleh pelakon seperti Betul Kushairi, Fatah Amin, Yayan Ruhian dan Johan Asyari bagi menjayakan sebagai watak pembantu. Mat Kilau ini menerima ulasan yang sangat positif dari penonton dan telah meraih kutipan yang tertinggi sebanyak 90 juta hanya dalam masa 40 hari tayangan dan menjadikannya filem dengan kutipan tertinggi di Malaysia. Tetapi, filem ini telah mendapat ulasan yang sederhana daripada pengkritik filem dan menimbulkan kontroversi mengenai penggambaran watak bukan Melayu dan mempromosikan nasionalisme Melayu. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang plot dalam filem Mat Kilau ini. Okey, filem ini berlatarkan akhir abad ke-19 di sebuah pertempatan di Pahang. Ketika ini, sekumpulan pihak British yang diketuai pembesar British iaitu Kapten Sears sambil diiringi oleh Toga, seorang pembunuh upahan British asal Borneo, serta sekumpulan tentera British Sing sedang memburu 3 orang pahlawan atas kesalahan khianat. Akan tetapi, serbuan ini bertukar ganas dengan para tentera membunuh penduduk begitu saja. Pada masa ini, pihak British mula mengeksploitasi sumber bumi Pahang dan merancang untuk meluaskan kuasa mereka. Di Pulau Tawa, Mat Kilau dan rakan-rakannya sedang menjalani latihan bersama rakan-rakannya. Kerana teknik pentempuran yang hebat, ini menandakan bahawa Mat Kilau dan rakan-rakannya telah pun bersedia untuk menentang British. Mereka kemudiannya datang ke rumah Usop untuk mempelawa Usop menyertai pasukan mereka, tetapi ditolak kerana ingin menjaga ayahnya yang keguguran. Sementara itu, di sebuah kawasan perhubungan emas Kuala Tembeling, para pahlawan ditahan dibawa ke penjara British. Perbincangan para pembesar Melayu untuk melantik ketua pahlawan Melayu menentang pihak British menjadi tegang, sehingga Mufti Botoh membuat keputusan untuk mengadakan perlawanan 1 lawan 1 antara Mat Kilau dan Mat Lela. Setelah perlawanan itu selesai, Mat Kilau, anak Tok Gajah, dipilih para pembesar sebagai ketua pahlawan. Tapi rakannya, Awang, naik angin kerana tidak dipilih. Berpunca daripada itu, Mat Kilau dan Awang mula bertengkar dan berpisah. Ketika berpisah, Awang terserempak dengan pihak tentera British yang sedang memunggah bekalan senapang. Sementara itu, Wahid pula mengalami konflik dengan isterinya, Rokia, yang sangat mengandung kerana ingin berdamping dengan Mat Kilau berbanding isteri. Okey, seterusnya sambungan plot. Pihak British mula melaksanakan sistem perceraian baru di kawasan talukan dengan memberi tugas kutipan dilakukan oleh para tentera. Keadaan perceraian adalah di luar kemampuan mereka sehingga para tentera bertindak memeras ugut penduduk, sehinggakan Mat Kilau datang dan menyerang para tentera seorang demi seorang. Seterusnya, Sheikh iaitu ketua British telah mempelawa rakan sedakannya Gong Hoi untuk memujuk seorang pembesar tempatan iaitu Pak Idris, bapa Mamat yang ditahan oleh British, untuk menjadi pengintai British dengan jaminan bahawa anaknya akan dibebaskan. Seterusnya, scene beralih dengan Toga mendapat maklumat bahawa orang yang membuat kacau di jeti adalah Mat Kilau dan beliau berasal dari Pulau Tawa.
Selepas kejadian di Jati, British mula memburu Mat Kilau, tetapi membawa kepada konflik yang mengorbankan warga tempatan. Mat Kilau muncul sekali lagi dan menyerang tentera sehingga Syekh dan Toga hampir terbunuh. Walau bagaimanapun, Awang pula datang lalu menyuruh Mat Kilau untuk melepaskan Syekh dengan hujah bahawa membunuhnya hanya akan memburukkan keadaan. Kemudian sedar tak sedar akan kelengkapan persenjataan British, Awang dan rakannya berhasrat untuk merampas senjata mereka secara sulit untuk memperoleh kelebihan, tetapi ditentang oleh Mat Kilau oleh kerana risiko yang besar. Meskipun begitu, rampasan tetap dilakukan dan berjaya. Rampasan ini telah membuatkan Syekh naik angin, dan dengan ini satu serangan besar-besaran dilancarkan dekat jeti pertempatan. Seterusnya saya akan menceritakan tema dan gaya. Pekaji filem Bilal Jailani berpandangan bahawa filem Mat Kilau mampu membangkitkan rasa dan cinta kepada agama dan bangsa setanding filem dari Turki. Kerana terdapat persamaan dari segi genre dan tema, namun mengakui ia akan meniup rasa bangga dan patriotisme dalam diri penonton Malaysia. Dan yakin banyak mengkara kata dalam dialog filem itu yang menusuk kalbu dan berunsurkan nasihat yang membakar jiwa penulis buku. Nisa Harun pula berkata antara mesej yang jelas ingin disampaikan dalam filem ini ialah mengenai kepimpinan berkualiti dan bertindak bukan dengan terburu-buru dalam melawan pihak musuh. Beliau yang merupakan penerima hadiah Sastera Muda Mastera 2017 itu juga berpendapat penerbitan filem Mat Kilau sekurang-kurangnya memberikan sedikit dokumentasi masyarakat dahulu kala dan menggambarkan Mat Kilau ialah wira kepada agama, bangsa dan tanah air. Daniel Kadai menulis untuk Selangor Kini berpendapat bahawa apa yang berlaku kepada filem Mat Kilau bukan sesuatu yang pelik kerana beliau membuat filem berasaskan peristiwa sejarah dan tokoh penting. Apa yang dijelmakan pengarah mungkin visi dan ilhamnya dalam menilai perjuangan Mat Kilau. Beliau turut berpandangan bahawa ilmu seperti penggunaan senjata termasuk keris dan busana tidak melamakan pahlawan-pahlawan dan dikatakan tidak memiliki jati diri yang diharapkan. Bekas wartawan New Straits Times, Rohiman Harun melihat filem ini sebagai sebuah naskah aksi yang kekurangan fakta sejarah kerana tidak menjejaki sejarah pribadi Mat Kilau dan perjuangannya. Beliau berpandangan bahawa filem ini gagal menggambarkan eksploitasinya dalam memerangi tuan penjajah. Lebih penting lagi, filem ini tidak menyelidiki bagaimana Mat Kilau terselamat daripada pukat British sehingga kematiannya pada tahun 1970. Menurutnya, filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan hanyalah sebuah filem aksi dan juga berpendapat bahawa ia tidak kurang sama seperti filem-filem Samsung sebelum ini, seperti filem Evolusi KL Drift, KL Gangster yang memperoleh pelbagai pujian dalam industri perfilman. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin berpendapat bahawa mesej yang dibawa dalam filem ini membawa makna-makna penting tentang kesusahan para penjuang kemerdekaan membebaskan negara daripada cengkaman penjajah dan menyuntik kembali semangat patriotik semua lapisan masyarakat keluarga Malaysia.